Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang topik 5, yaitu komunikasi di tempat kerja. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, yaitu saya sendiri, Hairunisa binti Superline, Muhammad Danish bin Jamain, Florina Audrey Justin, dan juga Monita Marta Balang. Bagi tujuan komunikasi di tempat kerja pula, yang pertama, dapat mempelajari atau mengajar sesuatu kepada orang di tempat kerja. Yang kedua pula, mengenali tingkah laku sendiri atau tingkah laku orang lain. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dengan baik di antara rekan sekerja. Yang keempat, dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi di tempat kerja. Yang terakhir pula, membangunkan sebuah kumpulan yang dapat bekerja sama dan bertanggung jawab dalam melaksanakan proyek ataupun tugasan. Struktur organisasi formal merujuk kepada organisasi di mana 2 atau lebih orang berkumpul untuk mencapai tujuan bersama dengan hubungan sah dan rasmi. Organisasi ini dipimpin oleh pengurus atasan dan mempunyai seperangkat peraturan dan undang-undang yang harus diikuti. Organisasi kompleks merupakan gabungan antara struktur divisional dan struktur fungsian, dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Gambar tersebut adalah sebagai contoh struktur organisasi kompleks. Seterusnya, organisasi berpusat. Organisasi berpusat ialah struktur yang diagikan mengikut tugas dan fungsi. Ianya merupakan jabatan paling asas digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk terhad. Contohnya, pengeluaran, keuangan, dan pemasaran. Raja ini menunjukkan contoh struktur organisasi berpusat dalam perkhidmatan bank. Saluran komunikasi formal, ianya wujud dalam bentuk komunikasi rasmi seperti yang ada pada peta organisasi dan disebutkan dalam penerangan jabatan. Ianya juga merupakan saluran yang tersusun dengan baik dan juga dikenali sebagai saluran institusi. Saluran komunikasi formal sangat penting bagi memastikan maklumat yang ingin disampaikan kepada pekerja, khususnya sistem organisasi diterima dengan baik. Saluran komunikasi formal terbahagi kepada 3, yaitu rantai, roda, dan semua saluran. Ini ialah jenis saluran komunikasi formal. Yang pertama, rangkaian rantai. Penyampaian maklumat adalah sederhana, ketepatan maklumat paling tinggi, tetapi tidak mewujudkan pemimpin. Yang kedua, rangkaian roda. Komunikasi yang lebih cepat dan tepat mewujudkan seorang pemimpin, tetapi ide dan maklumat kurang diperolehi. Yang ketiga pula, rangkaian semua saluran. Cepat tetapi ketepatan maklumat adalah kurang, ketiadaan pemimpin mengherotkan penyampaian maklumat. Seterusnya, kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kelebihan struktur organisasi formal yang pertama ialah susunan kerja yang sistematik. Hal ini kerana organisasi formal membahagikan aktiviti kepada unit dan jawatan yang tertentu. Masing-masing mereka mempunyai peranan dan tujuan yang tertentu. Susunan ini membolehkan organisasi berjalan dengan sistematik dan juga lancar. Yang kedua, tiada pertindihan pekerjaan. Dalam struktur organisasi formal, kerja dibahagikan secara sistematik di kalangan pelbagai jabatan dan pekerja. Yang ketiga, tidak ada kekeliruan tentang peranannya dalam organisasi kerana setiap orang mempunyai jawatan dan tugas yang jelas. Hal ini secara tidak langsung dapat meminimumkan pembaziran dalam organisasi. Seterusnya, keburukan struktur organisasi formal. Keburukan yang pertama ialah lambat dalam membuat keputusan. Hal ini kerana dalam struktur organisasi formal, ramai jawatan akan terlibat dalam membuat sesuatu keputusan.
Yang kedua, mengabaikan keperluan sosial pekerja. Hal ini akan menurunkan semangat para pekerja. Yang ketiga, memerlukan kos pentadbiran yang lebih tinggi berbanding dengan organisasi tidak formal. Saluran komunikasi tidak formal. Saluran ini wujud di mana-mana sahaja dan terkenal dengan kabar angin. Ianya mengandungi maklumat yang tidak sah. 4 kemungkinan jenis komunikasi tidak formal yaitu sistem serantai, sistem mengumpat, sistem kebarangkalian, dan juga sistem gugusan. Seterusnya, jenis saluran komunikasi tidak formal. Yang pertama, sistem serantai. Maklumat mengalir dari seorang ke seorang yang lain. Rangkaian ini dianggap paling tidak tepat. Yang kedua, sistem mengumpat. Maklumat menarik, tetapi tidak berkaitan dengan kerja. Ianya berkesan sekiranya penyampai maklumat jujur. Seterusnya, jenis saluran komunikasi tidak formal. Yang pertama, sistem kebarangkalian. Pemberitahuan maklumat dilakukan secara rawak, maklumat agak menarik tetapi tidak penting. Yang kedua, sistem gugusan. Dikenal sebagai rangkaian kelompok, suatu pola buah mulut yang berkuasa dalam organisasi. Individu yang terpilih akan menyampaikan maklumat berkaitan dengan dan pada masanya. Kebaikan dan keburukan struktur organisasi tidak formal. Kelebihannya ialah memenuhi keperluan sosial, menggalakkan komunikasi terbuka, bentuk komunikasi yang fleksibel. Keburukannya ialah berpotensi membawa kepada salah faham, sumber kabar angin, kesilapan dalam menjalankan tugas. Sekian dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Terima kasih.